Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan ahli jawatan kuasa surau, al-murabbitin, para asatizah, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Baik. Baik, pertama-tama sekali marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kita rezeki umur. Yang mana kita tahu orang mukmin itu apabila bertambahnya umur, bertambah umurnya, bertambah juga bertambah jugalah amalnya. Yakni bertambahlah pahala kita. Mudah-mudahan dengan pahala yang kita buat saban hari ini menaikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni kedudukan kita di syurga esok, kerana syurga itu banyak tingkatnya. Syukur juga dapatlah kita insya-Allah tak lama lagi menghadapi pilihan raya PRU ke 15 insya-Allah. Macam mana kita dah siap ke? Dah siap ke kita punya persiapan semua? Saya ni bukan orang politik tuan-tuan. Saya pun tak adalah. Tapi lah makna kalau orang tu memang berjawatan ke apa ke tak apalah kan. Daripada mula Ponggal sampai nak pilihan raya balik 4 tahun setengah, 5 tahun berkempen. Kalau berkempen tu 5 tahun kalau dia ada jawatan tak apalah. Tapi kalau kebanyakan orang-orang biasa kan tuan-tuan kan, tak perlulah kot 5 tahun berkempen kan. Nak berkempen bila? Sekarang ni dah berubah parlimen, kita kempen lah kan. Janganlah sepanjang mula Penggal sampai nak pilihan raya balik dia kempen. Kau jual politik ada isu politik. Ini semua salah kerajaan kan. Yang tu tak betul lah tuan-tuan. Yang tu ekstrim. Yang mana ekstrim yang dibenci oleh agama. Kita insaf. Ahlu sunnah itu sentiasalah berada di tengah-tengah insaf. Ada benda yang baik kita sokong walaupun datang daripada lawan kita. Kita terima. Datang daripada geng kita mestilah kita terima kan. Datang daripada lawan kita pun kita terima kalau benda itu benar. Benda itu benar. Tuan-tuan, syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini dia himpunkan kita di dalam suatu majlis. Sebagian orang tuan-tuan kan, daripada tendonga kuliah ko apa kek surau ni, baik saya balik rumah tengok YouTube. Yo betul. YouTube ni kalau tengok betul-betul boleh jadi dia lagi banyak manfaat, Betul lah. Saya pun tak nafikan benda tu. Kalau betul lah. Tapi betul ke awak tengok ceramah? Sebab kita ada pilihan. Tak best lah, next. Tak best lah, next. Jadi akhirnya kita akan tumbang. Kita akan gagal punya tengok ceramah. Kita akan tengok hiburan. Saya rasa lah 90% orang akan akhirnya tengok lalah buka lagu-lagu 60-an kan. Akhirnya yang tu finishing kan. Jadi akhirnya kita akan tunduk kepada nafsu kita. Seperti mana kata suami ataupun isteri Al-Aziz, Imra'atul Aziz, ataupun sebagian orang panggil dia Zulaikha. Dia kata apa? Innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa, diri kita ini sentiasa dah suruh kita kepada benda-benda yang buruk. Diri kita ni memang sentiasa suruh benda yang buruk. Itu baru diri kita, belum lagi syaitan lagi kan. Cuba tengok ni. Kadang-kadang kita terfikir benda tu kita rasa macam datang daripada kita. Tak, kadang-kadang dia datang daripada syaitan kan. Jadi sebab tu mengingatkan saya tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Nabi SAW kata, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu berjalan di taman syurga, di taman-taman syurga, kamu berjalan nampak taman syurga, farta'u, maka makanlah sikit, jamulah sikit. Farta'u ni sebenarnya untuk lembu sebenarnya. Lembu kalau nampak pokok cantik tu makanlah sikit, jamahlah sikit.
Jadi macam kita ni macam tu lah, macam anggaplah kita ni macam tu, nampak makanlah sikit, jamulah sikit kan? Sebab belum tentu lagi balik kan kita dapat makan. Jadi duduklah donga kadang-kadang tu kan. Setengah orang dia ekstrim, saya tak nak donga dengan ustaz ni dah, saya nak donga yang lagi satu tu je kan. Yang tu juga tak baik lah, ekstrim tu kan. Ekstrim tu tak dibenci oleh agama juga tuan-tuan kerana tak mungkin semua kebaikan ada pada seorang. Kebaikan itu ada pada banyak manusia. Yang ni juga kita kena biasakan diri kita donga ni. Walaupun hati ni tak nak ni, tapi cuba donga. Mungkin ada kebaikan tuan-tuan. Baik, jadi hari ni kita nak sambunglah kita punya kitab ni tuan-tuan kitab syarah kepada Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang tulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Okey, jadi kita punya matan yang terakhir hari itu adalah wa minal imani bukan yang tu matan sebelum tu, tapi tak apa, saya ulang sikit Dan di antara iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah beriman seperti mana dia sifatkan dirinya. Dia sifatkan dirinya di dalam kitabnya. Yakni Allah Taala dia tak pernah ceritakan selain daripada rasulnya, dia tak pernah ceritakan keadaan dia melainkan apa yang ada dalam kitabnya, dan seperti mana yang disifatkan oleh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masuk matan hari itu tanpa min ghairi tahrif, tanpa tahrif, iaitu ubah. Kita ubah. Kita beriman macam mana dia kata, kita iman macam tu tanpa kita ubah, tanpa kita ta'til. Ta'til ini kita cancelkan atau apa perkataan dia kat sini? Ta'til meninggalkan dia. Maksudnya kita kita dengar je firman Allah, sifat Allah ni tanpa kita pakai. Kita dengar je. Tuan-tuan belajar ni dengar je kan, makna jangan pakai yang ni. Ada setengah orang ajar sifat Allah macam tu, yang tu dengar je, jangan pakai. Yang tu juga kita tak boleh. Wa min ghairi takyif. Dan hari ni kita nak masuk kepada perkataan yang baru, iaitu takyif. Takyif tuan-tuan, mungkin yang ada dalam kitab, yang ada kitab ni boleh cek balik mana wa min ghairi takyif. Cuba cari wa min ghairi takyif. Siapa yang pakai kitab yang Indon ni muka surat 85, wa min ghairi takyif. So perkataan yang kita nak belajar hari ni adalah perkataan yang ketiga. Ta'til, first kali hari tu tahrif. Nombor 2 ta'til. Tahrif ubah, kita ubah. Kita tak mau pakai yang tu, kita ubah. Yang tu tahrif. Ta'til, kita tinggalkan ataupun kita cancelkan ayat tu. Dan yang ketiga ini kita nak belajar adalah wa min ghairi takyif. Takyif. Okey. Takyif, kata ini tidak tertera di dalam Al-Quran. Okey, tak payahlah. Takyif maksud dia apa? Cara dan bentuk. Takyif ni maksud dia membagaimanakan. Perkataan yang biasa Arab pakai kalau dia tanya apa khabar kan, kaifa haluka, bagaimana keadaan awak. Yang tu perkataan ni kaifa. So datang daripada perkataan itulah kaifa tu, bagaimana. Jadi contohnya dia cakap bagaimana Zaid datang. Kaifa, bagaimana Zaid datang. Lalu kita pun jawab dia datang dengan berkenderaan. Jadi kita membagaimanakan Zaid itu datang. Jadi kita nak elak daripada kita membagaimanakan Allah Ta'ala. Contohnya, kalau Nabi SAW kata Allah turun di langit dunia pada 1/3 terakhir malam. Allah turun di langit dunia 1/3 malam. Jadi kita pun macam mana Allah Ta'ala turun. Allah Ta'ala turun, macam mana kau turun tangga tu, macam tu lah. Yang tu kita membagaimanakan. Yang tu dilarang, kita tak buat. Ahli sunnah tak buat macam tu. Takyif itu maksud membagaimanakan. Ahlu sunnah wal jamaah tidak melakukan takyif terhadap sifat-sifat Allah, dan itu dengan berpijak kepada dalil naqli dan dalil akli. Apabila kita kata satulah isu apabila kita belajar ilmu tauhid ni tuan-tuan, dia tak lari daripada dua benda, iaitu apa dalil agama, dalil nas Quran, hadis. Yang kedua dipanggil dalil akli. Dalil akli, apa logik dia, bagaimana logik dia. Jadi sentiasa ada dua tu. Okey, jadi bila kita kata ahlu sunnah tak melakukan takyif,
apa hujah dia, apa bukti dia dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua, apa hujah logik, apa hujah akal. Okey, yang pertama dari segi Al-Quran, kenapa kita tak buat takyif? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala larang dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-33. Nampak dalil tu Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Okey, syahid dia dekat hujung sekali tu, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata terhadap Allah apa yang kamu tak tahu. Jadi kita pandai-pandai pula Allah Ta'ala turun tu macam tu lah, sedangkan kita bagi tahu benda yang kita tak tahu pun. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jadi jika ada orang berkata, surah 86, jika ada orang berkata sesungguhnya Allah bersemayam di atas arash dengan cara begini, lalu dia menyebutkan cara tertentu. Bersemayam ni apa tuan-tuan? Semayam ni apa? Duduk. Allah Ta'ala duduk di atas arash, tapi bagaimana kita tak tahu macam mana duduk. Macam tu ke? Macam bersila ni ke? Tak, kita tak tahu. Jadi ada orang kata sesungguhnya Allah duduk macam ni kan? Lalu dia menyebutkan cara tertentu, maka kami katakan orang ini telah berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Apakah Allah mengabarkan kepadamu bahawa dia bersemayam dengan cara tersebut? Tentu tidak. Allah hanya mengabarkan bahawa dia bersemayam dan tidak mengabarkan bagaimana cara dia bersemayam. Kami katakan ini adalah takyif dan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Okay, tuan-tuan, jadi kita ini berada di pihak tengah-tengah. Kalau tuan-tuan perasan, kita ni berada di tengah-tengah, di antara dua pihak. Satu pihak yang tolak terus Allah itu bersemayam, tak mungkin Allah bersemayam, kita bukan puak ni. Dan satu lagi yang mengatakan Allah bersemayam macam ni, melampau sampai sifatkan Allah. Jadi kita berada di tengah-tengah. Allah bersemayam, kita sebab Allah kata dia bersemayam, jadi yes, dia bersemayam. Dan kita tak tahu bagaimana, sebab Allah tak pernah bagi tahu. Okay. Sambung. Dari sini sebahagian ulama salaf berkata, jika orang-orang Jahmiyah berkata kepada anda, Jahmiyah ni apa tuan-tuan? Jahmiyah ni adalah golongan yang mula-mula sekali tolak sifat Allah. Jahmiyah dulu baru Mu'tazilah. Jahmiyah dulu, dia tak boleh terima sifat Allah ni, sebab macam saya khabar itu, dia dah ada sipir dalam otak dia tentang Allah Ta'ala. Dia dah ada sipir dah kan. Okey, yang ni kita terima, yang ni kita tak terima, yang ni tolak terus. Lepas tu yang kurang buruk sikit datang selepas tu Mu'tazilah. Lepas tu baru datang Kullabiyah, lepas tu baru Asy'ariyah dan seterusnya. Okey, kita nak, jadi orang-orang Jahmiyah ni dia biasanya tolak terus. Jadi kalau orang-orang Jahmiyah berkata kepada anda sesungguhnya Allah turun ke langit terdekat, bagaimana Allah turun? Sebab dia dah tolak dah, Allah tak boleh turun. Bagi dia Allah tak boleh turun. Jadi dia akan buat-buat tanya kepada kita lah, bagaimana Allah turun? Maka jawablah bahawa Allah mengabarkan bahawa dia turun dan tidak mengabarkan bagaimana cara dia turun. Ini adalah kaedah yang sangat berguna. Okey, dalil yang pertama tadi, kita jangan cakap benda yang Allah tak beritahu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu jangan bercakap. Allah mengharamkan, mula-mula ayat tadi Allah mengharamkan benda-benda yang kotor, apa yang ni semua, dan Allah melarang juga bercakap berkenaan dengan Allah apa yang kamu tak tahu. Okey, jadi kita tak cakap, kita isbatkan sahaja. Okey, dalil yang kedua, di sisi Allah daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi dalil ni sangat popular lah di kalangan geng-geng sunnah ni kan. Kalau dia biasa geng dia kata saya ahli sunnah, geng sunnah ni, biasanya dalil ni paling popular lah di sisi dia. Apa maksud dia? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Semua benda ni
pendengaran kita, penglihatan kita, dan apa yang kita dengar, lihat, dan hati kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi jangan memandai-mandai, jangan ngikut benda yang kita tak pasti. Okay. Maksudnya jangan mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Okey, jadi itu dua dalil daripada Al-Quran yang melarang daripada kita melakukan apa, tuan-tuan? Apa perkataan dia tadi? Takyif, takyif, ataupun kaifa tu, kaifa, bagaimana, dalam bahasa apa? Dalam bahasa Melayu ni banyak salah, tuan-tuan, kan? Kalau orang putih, apa khabar apa? How, kan? How are you, kan? Dia tak tanya what. What are you? Apa, kan? What. Jadi how are you. Jadi Arab pun kaifa, bagaimana, how. Yang tu betul. Sama dengan tanya, kan? Apa ni, nama. Melayu apa? Siapa, kan? Capo nama kau, capo. Siapa. Jadi sepatutnya bukan siapa, sepatutnya apa, sepatutnya what is your name, kan? What is your name? Arab ma ismuka, kan? Ma. Jadi what, itulah nak bagi tahu kaifa tadilah, kaifa, bagaimana. So bagaimana keadaan awak, baik, sakit, sihat, macam tu, Okey, dalil, kita pindah kepada dalil akli, dari segi akal, kenapa kita tak boleh ataupun dilarang melakukan takyif. Adapun dalil akli, akal, maka kami katakan bahawa cara dan bentuk dari sesuatu tidak bisa diketahui kecuali dengan satu dari tiga perkara. Macam mana kita nak tahu keadaan sesuatu benda tu? Kita mesti tahu salah satu daripada tiga benda ni. Yang pertamanya, kita menyaksikannya secara langsung. Jadi kalau kita nampak dia turun, macam tu, kita bolehlah cerita, saya nampak macam mana kapal terbang itu mendarat. Dia turun dulu, dia keluar dia punya kaki tu, dia pun mendarat. Jadi kita boleh ceritalah. Yang kedua, menyaksikan apa yang mirip dengannya. Mungkin kita tengok yang seiras. Contohnya, bagaimana seseorang itu masuk ke dalam hospital. Jadi kita mungkin ada pengalaman, kita punya adik-beradik masuk hospital ke, okey, pertama sekali dia pergi dulu dekat kecemasan, kan? Jadi kita tahulah kecemasan, lepas tu doktor cek baru boleh masuk ward. Okey, kita boleh lepas tu kalau macam mana orang tu masuk ward, kita pun boleh cerita, marin adik saya masuk ward macam ni. Jadi kita boleh bandingkan lah. Okey. Dan yang ketiga, kita dengar daripada berita orang yang jujur tentangnya. Jadi ada orang cerita kat kita macam ni, masuk ward ni sebenarnya macam ni. Jadi kita ambil cerita dia tu dan kita percaya dengan dia lah. Dia ni bukan kaki temberang ke apa. Jadi kita dengar dan kita boleh cerita lah balik kat orang macam tu. Masuk ward macam tu. Okey. Jadi tiga benda ni, dan tiga-tiga benda ni, adakah di kalangan manusia yang pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala turun? Okey, tak pernah, kan? Jadi kita ada tak yang tengok secara langsung? Tak ada. Jadi ada tak yang tengok mirip-mirip macam tu? Tak ada, kan? Sebab tak ada yang setara dengan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang bagi tahu dekat kita tu Allah turun pun dia tak bagi tahu macam mana Allah turun. Jadi tidak ada langsung lah benda yang boleh kita nak ceritakan. Membagaimanakan Allah Ta'ala tu kita tak boleh nak bagaimanakan, sebab tak ada langsung sumber yang bagi tahu berkenaan dengan itu. Okey, dia bagi contoh ni, tuan-tuan. Dia bagi contoh, fulan membeli mobil Nissan Datsun. Payah. Okey, contoh macam kereta Alza lah. Kereta, kita bagi contoh kereta Pro 2 Alza baru, kan? Orang tak, kita pernah tengok sendiri, kan? Pro 2 Alza baru ni, dia macam ni sikit, kan? Depan dia cantik sikit. Jadi kita tengok sendiri dan kita cerita dah, okay? Orang produk Alza baru macam ni. Ataupun kita boleh bandingkan dia. Produk Alza lama macam ni, kan? Kita boleh, dia mesti ada ompek tayar agak ni. Jadi kita boleh cerita lah, bonet dia mesti ada punya, kan? Enjin mesti ada. Jadi kita boleh banding. Dan yang ketiga, kita ada dengar daripada orang yang cerita, yang jujur, yang cerita kepada kita. Kereta Azam macam ni. Jadi kita boleh balik cerita kepada orang. Ok,
Okey, itulah saya tukarlah dia punya model Datsun model 88. Dia bagi contoh lah kat sini, lamanya kereta ni kan. Jadi saya pun tak tahu modelnya tu. Jadi tukarlah Pro 2 Alza baru kan. Okey, sambung. Dari sini sebahagian ulama memberikan jawapan yang teliti dengan mengatakan ucapan kami tanpa takyif tidak berarti bahawa kami takyif ni apa? Membagaimanakan tuan-tuan Ucapan kami tanpa takyif, tanpa membagaimanakan tidak berarti bahawa kami meyakininya tidak memiliki cara dan bentuk. Justru kami tetap meyakini ianya memiliki cara dan bentuk, hanya saja ilmu tentang cara dan bentuk inilah yang tidak kita ketahui. Kerana bersemayamnya Allah di atas arash tanpa ragu memiliki cara dan bentuk, akan tetapi ia tidak diketahui. Turunnya Allah ke langit dunia juga memiliki cara dan bentuk, akan tetapi ia tidak diketahui, kerana tidak ada sesuatu pun yang ada kecuali ia memiliki cara dan bentuk. Hanya saja ia bisa diketahui dan bisa pula tidak diketahui. Okey, jadi kat sini bila kita kata kita tak takyif, ulama kata kita tak membagaimanakan Allah Ta'ala tu, taklah kita menafikan Allah tu. Cara tu ada, tapi kita tak tahu kan. Makna bukanlah kita menafikan Allah Ta'ala ni dia memang tak ada cara turun. Dia turun tapi tak ada cara. Tak. Cara tu ada tapi kita tak tahu. Itulah maksud daripada petikan itu tadi perenggan tu. Okey, jadi ini adalah satu kayu ukur daripada Al-Imam Malik. Jadi tuan-tuan pun mungkin pernah dengar benda ni. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik semoga Allah merahmatinya, pernah ditanya tentang firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman di atas arash dia bersemayam. Okey. Jadi apabila Imam Malik ditanya benda ni, orang yang tanya dalam majlis Imam Malik tu, dia tanya kaifa istawallah, bagaimana Allah bersemayam. Imam Malik baca ayat Allah bersemayam di atas arash, lalu ditanya kepada Imam Malik macam mana yang kita cerita ni lah, macam mana membagaimanakan. Orang tanya kepada Imam Malik, lalu Imam Malik buat apa? Imam Malik menundukkan kepalanya sampai dia berkeringat, sampai dia berpeluh Imam Malik kan. Tak tahulah, mungkin marah kot kan, marah, benda ni sensitif lah. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menjawab, bersemayam bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Yakni dari segi makna ia diketahui, kerana bahasanya adalah bahasa Arab, bahasa kita. Yang ni penulis ni orang Arab, jadi dia kata bahasa Arab, bahasa kita. Jawapan Imam Malik, kaifa istawallah, kaifa istawa, orang tu tanya bagaimana bersemayam itu. Imam Malik jawab al-istiwa ma'lum, wa kaifiyatuhu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Itu jawapan Imam Malik. Nanti kita bahas apa benda maksud dia tu. Okay. Di semua tempat yang terdapat padanya kata istawa yang diikuti dengan ala, maknanya adalah tinggi. Yang ni bersemayam di atas tempat yang tinggi. Istawa ala al-arsh maknanya tinggilah. Dia bukanlah duduk level-level bawah ni, tak. Dia di atas sana. Istawa ala. Imam Malik menjawab istawa bukanlah sesuatu yang tidak diketahui, tapi cara dan bentuknya adalah di luar jangkauan akal. Kerana akal tidak akan mengetahui cara dan bentuknya jika tidak ada dalil naqli dan akli yang menetapkan cara dan bentuk dari suatu sifat, maka menahan diri adalah wajib. Beriman kepadanya adalah wajib. Kerana Allah menyampaikan hal itu tentang dirinya, maka membenarkannya adalah wajib. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Yang ini bertanya tentang cara dan bentuknya adalah bid'ah, kerana orang-orang yang lebih bersungguh-sungguh dalam masalah ilmu daripada kita, yakni para sahabat, tidak pernah bertanya tentangnya ketika Allah menurunkan istawa alal arsy. Allah Ta'ala. Okey, baik. Yang pertama sekali, Imam Malik apabila dia tanya tadi, dia cakap al-istiwa maklum. Perkataan istiwa tu semua orang Arab tahu maksud dia apa. Jadi kalau kita bersemayam, semayam tu apa? Duduk. Bila datang perkataan tu, semua orang tahu. Istiwa tu apa? Istawa tu apa? Orang tahu. Maksud dia duduk. Betul. Wa kaifiyatuhu majhul. Imam Malik kata
cara dia tidak diketahui sebab tidak ada dalil yang cerita, dan akal pun tak boleh nak proses. Sebab ada kau yang tengok? Tak ada. Okey. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengannya adalah wajib. Sebab kita tak tahu, jadi kita beriman. Itulah maksud iman. Yakni kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pun. Okey. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Okey, jadi perkataan bid'ah ni apa benda tuan-tuan? Bid'ah ni apa? Bid'ah adalah sesuatu yang baharu. Jadi kalau kita pegang 2-3 hari ni pun jadi lagi perbahasan apa itu bid'ah kan. Bid'ah itu terbahagi ada, kalau ikut Imam Syafi'i ada dua. Satu bid'ah yang dipuji dan satu yang dikeji, mahmudah dan juga mazmumah. Imam Syafi'i al-bid'atu bid'atan, kata Imam Syafi'i. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang dipuji dan bid'ah yang dikeji. Tetapi Imam Syafi'i bila dia cerita tentang bid'ah ni, dia nampak bid'ah ni maksud dia benda baru. Jadi bila cakap benda baru, dia nampak macam-macam. Dia nampak jambatan kan katakanlah zaman tu tak ada jambatan, asalnya jambatan kayu, tukar jadi jambatan batu. Jambatan batu adalah bid'ah juga, baru kan. Tapi baik ke tak baik? Baik bagi dia. Jadi dia nampak bid'ah itu dalam banyak skop. Sebab tu Al-Imam Isa bin Salam pun bahagi bid'ah ni ada 5. Sebab dia nampak bid'ah yang dia nampak semua benda ni, dunia, akhirat. Sedangkan Al-Imam Syatibi apabila disebut tentang bid'ah, dan Nabi SAW bila sebut tentang bid'ah, dia hanya fokus pada amalan-amalan di dalam agama. Jadi kalau amalan yang dimaksudkan dalam agama, benda baharu, benda ini dikeji. Al-Imam Syafi'i pun faham dikeji, Al-Imam Isa Abdul Salam pun faham dikeji, Al-Imam Syatibi pun faham benda itu keji. Jadi semua ulama sebenarnya sepakat, tambah-tambah benda baru dalam agama adalah benda yang dikeji. Cuma dia bercakap tu dalam banyak aspek kan? Dia bukan cakap tentang hal. Jadi kalau kita faham dalam aspek amalan agama, benda itu semuanya keji. Keji. Okey. Jadi termasuklah soalan bertanya tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang dikeji sebenarnya tuan-tuan. Sebab apa sebab dia? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mana lebih rajin belajar agama, kita ke mereka? Tentulah mereka lebih rajin, dan mereka yang rajin tu pun tak bertanya tentang benda ni. Dia orang pun tak teringin, tak tanya. Bila Nabi sebut apa, Allah Taala sebut istawa ala ars, tak pernah mereka tanya Nabi bagaimana Allah Taala istawa. Dia orang tak pernah tanya. Jadi apabila kita cuba nak konon-konon macam nampak kita buat sesuatu pembaharuan ni, kita tanya macam mana, jadi tu benda itu dimasukkan bid'ah. Benda itu bukan benda yang baik pun. Tak perlu pun tahu. Sebab you tak boleh nak, Allah tak cerita yang pertama, yang kedua akal you pun tak boleh nak proses, tak boleh nak faham macam mana. Sebab tak ada siapa yang tengok. Okey, istawa itu maksud benda bid'ah. Kalau mengada-ngada nak tanya, mengada-ngada. Bid'ah ni geng-geng mengada-ngada jugalah. Macam tak ada benda lain nak buat kan. Okey. Jadi para sahabat mengetahui kebesaran Allah dan makna istawa bersemayam di atas arasy, bahawa ia tidak mungkin ditanyakan dengan bagaimana dia bersemayam, kerana engkau tidak akan mengetahui itu. Maka jika kita ditanya, kami akan menjawab pertanyaan ini adalah bid'ah. Jadi kalau ada orang tanya kita macam mana kan, dia macam confused lah, macam mana kan. Jadi kita tanya, ini soalan ni tak perlu, ataupun senang bid'ah. Jawapan Imam Malik rahimahullahu adalah barometer. Barometer kalau dalam bahasa Indon maksud dia kayu ukur, ataupun benchmark. Itu adalah benchmark dia untuk seluruh masalah sifat. Jika ada yang berkata kepadamu misalnya, sesungguhnya Allah turun ke langit terendah, bagaimana dia turun? Maka jawablah, nuzul, turun bukan sesuatu yang tak diketahui. Nuzul ni semua orang faham, turun tu orang faham, tapi cara dia, Allah Ta'ala punya cara, kita tak tahu. Beriman kepadanya adalah wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Orang-orang yang bertanya bagaimana mungkin Allah turun pada sepertiga malam. Okey, ada orang yang suka macam ni, sedangkan sepertiga malam itu sendiri berpindah-pindah. Allah turun ke langit dunia setiap malam 1/3 malam. Soalan dia,
1/3 malam di Malaysia dengan 1/3 malam di Mekah sama ke? Tak sama. Beza berapa jam? 5 jam. 5 jam beza. Jadi macam mana Allah turun tu? Kan soalan kan. Jadi perlu ke kita jawab? Tak perlu, sebab kita tak tahu. Kita tak tahu. Soalan ni pun hampir-hampir macam Lailatul Qadar ni kita nak ikut yang mana? Kan Lailatul Qadar kan. Lailatul Qadar yang kita tahu satu malam je dalam setahun. Lailatul Qadar yang doket negara mana? Yang kat negara Malaysia ke? Yang kat negara yang dekat Mekah ke? Kat mana? Kat Amerika ke? Sebenarnya kalau kita tengok kita tengok dari segi langit lah, maknanya daripada atas. Malam tu dia bergerak, dia berjalan lah. Dia malam. Maksudnya setiap, kalau hari tu malam Lailatul Qadar, kalau kita tengok bumi tu, separuh bumi kalau daripada atas, separuh nampak cahaya, separuh gelap kan. Jadi satu malam itu sentiasa malam tu lah, semalam tu jelah. Jadi kalau malam tu mungkin tarikh tak sama, tapi malam yang berjalan tu adalah satu malam kan. Jadi tak susah pun soalan tu. Bila berlaku Lailatul Qadar. Tetapi bagaimana Allah turun semua tu, itu bukan kita punya lah, bukan kita punya kelayakan untuk jawab. Okey, ini dia banyak berulang-ulang kat sini. Tak apa, saya cuba baca tengok. Okey, masuk perenggan yang seterusnya. Imam Malik sendiri berkata, tidaklah aku melihatmu melainkan engkau ini ahli bid'ah. Kemudian beliau meminta agar yang bersangkutan dikeluarkan. Hal itu kerana salah membenci ahli bid'ah, membenci pandangan penolakan, bantahan dan sangkaan mereka. Jadi Al-Imam Malik yang saya khabar tadi, bila orang tanya soalan tu dia tunduk berpuluh dah. Yang berpuluh tu kadang-kadang ada orang tanya. Orang tanya dan kita rasa takut soalan tu. Tak tahulah kan, kok ada kita rasa takut. Orang pernah tanya Aisyah radhiyallahu anha. Orang tanya kepada Aisyah isteri Nabi, hal ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hal ra'a Muhammad rabbahu. Malam Isra Mi'raj Nabi naik ke langit. Orang tanya kepada Aisyah, dia berjumpa dengan Allah Taala. Orang tu timbul persoalan kepada dia, Nabi tengok tak Allah? Dalam dunia ni tak ada orang yang manusia yang tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mungkin ada kelebihan macam bercakap Nabi Musa, cakap direct kan Allah Taala. Tapi tengok ni tak ada. Jadi orang timbul persoalan, Nabi tengok tak Allah malam Isra Mi'raj? Mi'raj lah, naik tu Mi'raj. Isra tu Aqsa, Mi'raj naik ke langit. Aisyah dia tak jawab soalan tu. Dia kata laqad qaffa sya'ri bima qulta. Meremang bulu roma aku bila engkau sebut Nabi Muhammad tengok tak Tuhan ya. Jadi macam itulah juga kalau saya nak khabarkan, Imam Malik bila dengar soalan tu, bagaimana Allah Taala duduk contoh bersemayam. Jadi dia naik marah kan, dia mungkin poluh marah, lalu dia halau orang tu keluar. Kadang-kadang dia bukan nak belajar sangat orang macam ni, dia nak cari syubhah. Kadang-kadang dia dapat satu bondo yang lain sikit daripada orang. Dia bukan nak tahu sangat pada Allah Ta'ala tu kan, dia nak tahu, dia nak pandai daripada orang lain tu ya. Dia bukan bersungguh nak tahu. Jadi membuatkan Imam Malik rasa marah dengan puak-puak ni. Yang ni dipanggil, bila kita cuba mencari akidah ni dengan jalan-jalan macam ni, ulama-ulama zaman tu dia akan kategorikan orang-orang ni sebagai ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Bid'ah kat sini bukan amalan agama lah. Dari segi ilmu akidah ni, bid'ah kat sini bukan dia baca kunut ko, tak baca kunut ko, zikir lepas solat kuat-kuat ko, bukan yang tu. Bid'ah kat sini maknanya akidah dia lain daripada, baru daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan dalam khutbah, tapi Negeri Sembilan lah kot, saya lupa lah Melaka ni, rasanya tak ada kot, Melaka tak ada. Tapi Negeri Sembilan ada apa ni, ya Allah, minal mubtadi'in wal mulhidin kan. Dalam khutbah Negeri Sembilan ada jauhilah kami daripada golongan-golongan mubtadi'in, pembuat bid'ah. Tapi yang dimasukkan dalam khutbah tu bukan buat bid'ah yang ni, yang kita rasa ni kan, bukan. Dia bid'ah tauhid ni, agama, akhlak apa ni, akidah. Bab-bab akidah tu yang masuk Mu'tazilah ko, masuk apa-apa ko, ayah pin ko kan, yang tu lah yang dimasukkan dengan bid'ah. Bid'ah dari segi akidah. Akidah dia tak sama seperti
akidah golongan salaf. Okey, jadi golongan ni juga kita panggil golongan bid'ah, yang lain akidah dia daripada Nabi SAW. Dalam bab ini, wahai saudaraku, engkau wajib mengambil sikap menerima, kerana termasuk kesempurnaan penyerahan diri kepada Allah adalah hendaknya kamu tidak mempersoalkan perkara-perkara seperti ini. Oleh kerana itu, aku selalu memperingatkan kamu agar tidak mempersoalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan cara mempersulit dan memaksakan diri, di mana hal itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Okey dah kot. Saya ingat untuk perenggan tu saya langkau sikit lah, sebab macam berulang-ulang ayat dia. Okey, ada satu perkataan daripada salaf, apabila jumpa sahaja ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, ulama salaf dia ada satu perkataan yang dinukilkan daripada Al-Auza'i. Okey, apa kata Al-Auza'i ataupun mereka lah, maksudnya golongan-golongan salaf, bila jumpa ayat-ayat tentang sifat Allah Ta'ala ni, tangan Allah ke apa ke, jadi mereka akan berkata amiruha kama ja'at bila kaif. Perlakukan ayat itu seperti mana dia datang, tanpa kita membagaimanakan. Tangan Allah kita jumpa, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Wa makaru wa makarallah, itu sifat, itu fi'il, af'al Allah Taala. Allah merancang tipu, mereka merancang tipu daya, dan Allah juga merancang tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ahli politik, kalau lancar ayat ni, ahli politik. Ahli politik lancar ayat ni tuan-tuan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang, dan Allah lah sebaik-baik perancang. Kita jumpa ayat-ayat macam ni, jadi kita beriman, kita perlakukan ayat ini macam tu, tanpa kita membagaimanakan Allah plan macam ni apa tak payah. Okey. Pertama, bahawa mereka berkata fahamilah ia seperti apa adanya dan sebagaimana diketahui bahawa ia adalah lafaz-lafaz yang memiliki makna. Okey, saya rasa macam banyak apa ni lah, macam berulang-ulang, tak apa, baca sikit lah. Okey, jadi yang pertama sekali, kita kesimpulan daripada kata-kata salaf ni, pertama sekali apabila kita jumpa ayat ni, mereka berkata kita faham, ataupun fahamilah ia seperti apa adanya dan sebagaimana diketahui bahawa ia adalah lafaz-lafaz yang memiliki makna. Apabila kita datang maksud tangan, contohnya tangan Allah, jadi kita faham tangan Allah. Kita taklah kata tangan tu sebenarnya tak ada maksud. Okey, yang faham macam ni tuan-tuan, dia jumpa perkataan ni sifat Allah ke apa ke, dia akan isbat okey tangan, tapi dia kata yang ni tak ada makna. Yang ni perangai siapa? Sebahagian Asy'ariyah ada faham macam ni. Jadi dia tak tolak perkataan tu, tapi dia kata ni tak ada makna. Yang tu Asy'ariyah. Jadi kita tak macam tu tuan-tuan, kita tak macam tu. Kita terima ia ada sifat, tapi kita tak tahu. Itu maksud kita tak membagaimanakan. Sebab kalau kita kata macam mana Asy'ariyah kata, perkataan ni ada tapi tak ada makna, kan? Jadi ia tidak hadir sia-sia begitu sahaja tanpa makna. Dan apabila kita fahami sebagaimana ada padanya, itu mengharuskan kita untuk menetapkan bahawa semua itu memang memiliki makna. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ni dia sebenarnya sedang bagi tahu jangan jadi macam Asy'ariyah yang tolak makna. Dia ada makna. Tangan tu ada makna, tapi kita tak tahu, itu je. Kedua, perkataan mereka tanpa menentukan cara dan bentuk, bila kaifin, bila kaifin itu dinafikannya cara dan bentuk menunjukkan dasar makna, kerana penafian terhadap sesuatu yang tidak ada adalah sia-sia dan tak ada gunanya. Perkataan ni banyak dia main dengan bahasa. Yang ni, bila kita khabar kita tak membagaimanakan, maknanya benda tu sebenarnya ada cara, tapi kita tak bagaimanakan. Kalau kita bagi tahu benda tu ada tapi tak ada makna, tak perlulah kita nak bagaimanakan, sebab tak ada makna. Faham tidak tuan-tuan? Okey. Yang pertama tu faham. Yang kedua ni, kita tak mungkin kita kata tak membagaimanakan, tapi sebenarnya benda tu tak ada makna.
Ni nak bagi tahu benda tu sebenar dah makna ke tak pejadah yang kita tidak membagaimana kan. Buat apa kita tidak membagaimana kalau benda tu tak ada makna. Okay, tuan-tuan Jadi ini adalah sebahagian dasar ataupun sebahagian daripada cerita tentang ilmu kalam ni tuan-tuan Ilmu kalam. Tuan-tuan, apabila kita belajar kitab ni sebenarnya tuan-tuan kita boleh beriman, tapi kalau kita tak tahu kenapa dia orang faham macam tu, kenapa dia orang ni ada mazhab macam ni, kita tak boleh nak faham kenapa kita beriman macam ni. Sebab tu bila kita bahas ilmu ni, kita terpaksa juga bercakap tentang ilmu kalam ni. Ilmu kalam ni maknanya, kalau tuan-tuan baca kitab Arab ni lagi tuan-tuan, saya rasa memang out terus lah. Maksudnya sebab dia main dengan bahasa. Ilmu kalam ni dia main dengan bahasa. Jadi kita cuba baca yang inilah. Jadi boleh faham lah. Jadi kita berhenti dulu sampai sini. Nanti insya-Allah bulan depan kita masuk pula cara yang keempat, iaitu tamsil. Tamsil. Jadi kita dah belajar 3 tuan-tuan. Apa dia? Tahrif, kita tak tahrif, kita tak ta'til, dan kita tak takyif. Yang ketiga takyif. Alright. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan tuan-tuan? Harap tak ada soalan lah. Nak tanya bila nak pilihan raya. Pilihan raya biasanya biasanya 3 pilihan raya yang lalu sebulan lepas berbuah parlimen kan tuan-tuan kan. Sebulan. Jadi lebih kurang sebulan dah ni. Tak lama dah tuan-tuan Okay, syukurlah tuan-tuan Nas'alullah ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Nas'alullah ta'ala Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa jami'al muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masuk dah?